Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatankuasa Surau Al-Jalil, muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini dapat lagi kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada kita insya-Allah. Muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan meneruskan kuliah sirah Ar-Rahiqul Makhtum, dan kita telah membicarakan beberapa faktor. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhwanullahi alaihim, mereka begitu bersemangat dan mereka begitu bersungguh-sungguh mempertahankan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, pengarang kita Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala ada menyenaraikan beberapa faktor ataupun dorongan mengapa para sahabat memiliki perwatakan yang sedemikian. Antara yang telah kita sentuh, yang pertama ialah disebabkan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Benar, kalau kita lihat kedudukan iman para sahabat radhwanullahi alaihim tidaklah dapat kita tandingi. Kerana iman yang dimiliki oleh para sahabat itu, kalau kita lihat, mereka tidak melihat ataupun tidak terkesan dengan nikmat dunia yang berada di hadapan mereka. Mereka hanya memikirkan tentang akhirat dan memikirkan tentang apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka di hari akhirat kelak. Maka yang pertama ialah disebabkan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat itu begitu teguh, dan para sahabat ini juga merupakan generasi yang terbaik kerana mereka mendapat didikan yang langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah antara faktor mengapa para sahabat ini memiliki kesabaran yang tinggi, memiliki kesungguhan dalam menyebarkan dan mempertahankan dakwah Islam ini, disebabkan mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang amat dicintai, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah antara faktor mengapa para sahabat ini memiliki perwatakan yang sedemikian ialah disebabkan mereka ada merasakan kebertanggungjawab mereka dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Pada mereka, menyebarkan dakwah Islam itu merupakan satu tanggungjawab yang perlu mereka tunaikan. Sekiranya mereka tidak menunaikan tanggungjawab tersebut, mereka bimbang di hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersoalkan mereka. Maka disebabkan perasaan ataupun sikap kebertanggungjawab itu, maka mereka cuba untuk melunaskan tanggungjawab ini dengan semampu yang mungkin. Yang keempat ialah disebabkan keimanan mereka itu, mereka lebih melihat kepada akhirat berbanding mereka melihat kepada dunia. Ialah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita agar kita ini lebih fokus terhadap akhirat berbanding dunia. Kerana dunia ini merupakan tempat sementara bagi kita, namun akhirat itu merupakan tempat yang kekal yang akan kita diami. Maka orang yang bijak, orang yang cerdik ini, mereka akan melihat kepada akhirat kerana akhirat itu merupakan tempat yang mereka akan tinggal buat selama-lamanya. So di tempat yang sementara ini mereka tidak akan menjadikan tempat yang sementara itu merupakan tempat yang segala-galanya bagi mereka. Tetapi mereka lebih memandang akhirat, dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengambil dunia mengikut kadar kemampuan kita sahaja. Adapun kita menjadikan dunia ini sebagai satu platform untuk kita sampai ke negeri akhirat dan untuk kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dunia itu
menguasai kita. Janganlah dunia itu menguasai jantung hati kita. Bila mana dunia meresap ke dalam jiwa kita, kita bimbang kita akan tenggelam dengan kelazatan dan kenikmatan dunia, maka akhirnya kita akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Maka para sahabat ini, keimanan mereka terhadap hari akhirat, hari pembalasan, itu lebih kuat dan itulah merupakan objektif utama mereka. Disebabkan itu mereka tidak kisah apa jua rintangan yang datang di hadapan mereka, mereka akan cuba untuk menempuhinya. Yang kelima ialah, kita ringkaskan saja kerana kita nak cerita tentang kisah dakwah Nabi di Taif, insya-Allah. Yang kelima ialah disebabkan turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan kitab yang suci dan Al-Quran juga merupakan satu kitab yang benar. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim, keimanan mereka terhadap Al-Quran juga begitu tinggi, sama seperti mana keimanan mereka terhadap hari akhirat. Kerana Al-Quran merupakan kitab yang benar. Setiap tohmahan-tohmahan yang dilontarkan oleh Quraisy, maka Al-Quran datang menjawab segala hujahan tersebut. Disebabkan itu para sahabat sangat yakin dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran merupakan kitab hidayah bagi mereka. Al-Quran memandu hidup mereka yang dulu mereka hidup dalam kesesatan, hidup dalam kejahilan, dan Al-Quran itu datang mengeluarkan mereka daripada kegelapan tersebut kepada cahaya Islam. Maka Al-Quran merupakan kitab panduan yang mendorong para sahabat radhiyallahu alaihim mengeluarkan mereka daripada kepompong kesesatan, kejahilan kepada mengeluarkan mereka daripada kejahilan kepada cahaya iman. Maka iman ataupun Al-Quran itu telah mengangkat kedudukan dan darjat para sahabat radhiyallahu alaihim. Di samping Al-Quran itu juga banyak menangkis segala dakwaan-dakwaan dan tohmahan yang dilontarkan oleh Quraisy, maka Al-Quran menjawab segala tohmahan tersebut. Yang terakhir ialah antara faktor atau dorongan kenapa para sahabat ini memiliki kesabaran yang tinggi dan memiliki kesungguhan yang amat luar biasa, disebabkan mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kemenangan bagi agama Islam ini, cuma mungkin Allah menangguhkan terlebih dahulu kemenangan tersebut. Kerana kalaulah Allah memberikan terus kemenangan, maka kemanisan kemenangan itu kurang dirasakan. So Allah Subhanahu wa taala mungkin antara hikmahnya, mereka atau para sahabat terpaksa bersusah payah terlebih dahulu sebelum mereka merasakan betapa manisnya keimanan atau manisnya kemenangan Islam pada akhirnya. Maka para sahabat mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada akhirnya Islam ini akan tertegak dan Islam itu merupakan agama yang akan menjadi agama yang tertinggi sekali. Dalam hadis Nabi sebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu merupakan agama yang tertinggi dan tidak ada agama yang lain yang mampu menandingi ketinggian Islam. Maka itu merupakan 6 faktor yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu alaihim memiliki sifat kesabar yang begitu tinggi, dan juga mereka ini memiliki kesungguhan yang amat luar biasa dalam menyebarkan dan mempertahankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita nak cerita sedikit tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita masuk pada al-marhalatu tsalisah, iaitu level yang ketiga pada kita nak membicarakan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dakwah Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam julung-julung kalinya menyebarkannya di luar Mekah. Antara faktor mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Taif sebagai tempat untuk baginda menyampaikan dakwah, mungkin dari sudut geografinya Taif kalau kita lihat merupakan satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesuburan. Kalau kita pergi ke Taif, jika Allah izinkan kita pergi umrah dan kita ziarah di Taif, kita akan lihat bahawa bumi Taif merupakan bumi yang sangat subur. Buah-buahan yang segar, sayur-sayuran pun segar. Maka Taif merupakan bumi yang Allah berkati dan bumi yang Allah kurniakan kesuburan pada tanahnya. Dan Taif juga merupakan tanah yang tinggi. So Taif merupakan tempat yang strategik untuk dijadikan tempat ataupun negara
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan atau menyebarkan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mungkin di antara faktor mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Taif sebagai tempat untuk baginda sebarkan dakwah di luar Mekah. Maka pada bulan Syawal pada tahun yang ke-10 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas kita ceritakan tentang peristiwa tahun duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan Abu Talib, dengan kewafatan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam Khadijah bintu Khuwailid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan berita kesedihan itu sebagai something yang menyebabkan Nabi ini nak stop daripada dakwah. Maka kita lihat jiwa dakwah yang berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan jiwa pendakwah yang besar. Walaupun Nabi ini kehilangan bapa saudara yang sangat dicintai, kehilangan isteri yang sangat dicintai, tetapi dakwah tetap diteruskan. Maka itu menunjukkan betapa tingginya jiwa pendakwah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk pergi ke Taif pada bulan Syawal tahun yang ke-10 kenabian. Dan Taif ini merupakan satu tempat yang mana dari sudut jaraknya lebih kurang 60 batu dari Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pergi ke Taif dengan menaiki kenderaan seperti menunggang kuda, unta dan sebagainya. Baginda pergi ke Taif dengan berjalan kaki. Zahaban wa iyaban. Nabi pergi dan pulang dengan berjalan kaki. Itu menunjukkan betapa bersungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membawa bersama baginda Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Zaid bin Harithah merupakan anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memilih Zaid bin Harithah sebagai peneman baginda dalam perjalanan ke Taif untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan kita perhatikan juga bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut baginda akan menyebarkan dakwah. Siapa saja yang melintasi baginda atau baginda bertemu, baginda akan cuba untuk menyampaikan mesej Islam. Baginda akan cuba untuk menyampaikan dakwah Islam kepada siapa saja yang baginda temui dalam perjalanan ke Taif tersebut. Namun yang malangnya falam tujib ilaihi wahidah minha. Tak ada seorang pun yang nak terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bila mana Nabi tiba di Taif, Nabi bertemu dengan 3 orang saudara yang mana ketiga-tiga ini merupakan pembesar Taif. Bila mana Nabi ini bertemu dengan pembesar Taif dengan harapan jika pembesar Taif ini terima dakwah Islam, maka itu lebih mudah orang di bawah untuk menerima Islam juga. Itu antara taktik ataupun teknik dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan jumpa ketua terlebih dahulu, dan ketua ini bila mana dia arahkan orang yang di bawah untuk masuk Islam contohnya, maka itu lebih mudah berbanding Nabi mulakan dakwah dengan yang di bawah kemudian ke atas. Maka Nabi bertemu dengan 3 orang pembesar Taif yang bersaudara ini. Antaranya ialah Abdun Yalail, Mas'ud dan juga Hubaib. Dan 3 orang ini merupakan pembesar Taif. Nabi ajak mereka kepada Islam. Nabi ceritakan kepada mereka tentang keindahan Islam. Namun, adakah ketiga-tiga mereka ini menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan ketiga-tiga mereka ini menjawab ajakan Nabi itu dengan jawapan yang menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif. Bukan sekadar mereka menghalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga mereka mengarahkan anak-anak orang Taif untuk melontar batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dewasa mencaci Nabi, mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang kesat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bahawa selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertukar menjadi warna merah disebabkan darah yang mengalir daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling mulia, turut disakiti oleh golongan Taif, sebelum itu disakiti oleh musyrikin Makkah.
maka kita lihat betapa sukarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar dalaman Rasulullah itu sakit, bahkan luaran Nabi juga disakiti oleh musuh-musuh Islam. Bila mana Nabi dihalau dari kota Taif dan Nabi diherdik, dilontar dengan batu dan Nabi cuba untuk melarikan diri, dan Zaid bin Harithah cuba untuk membenteng Nabi SAW, tetapi Zaid bin Harithah juga turut terluka dengan lontaran batu oleh anak-anak orang Taif tersebut. Lalu Nabi cuba lari dan Nabi bersembunyi di satu perkarangan ataupun kebun yang dimiliki oleh Utbah dan juga Syaibah yang merupakan anak kepada Rabi'ah. Mereka ini merupakan pembesar di Taif dan mereka bukanlah beriman. Utbah dan Syaibah ini bukan beriman. Mereka ini bukan Islam. Tetapi Rasulullah cuba untuk berlindung di kebun mereka. Kemudian bila mana Rasulullah SAW tiba di perkarangan ataupun di kebun yang dimiliki oleh dua orang saudara ini, iaitu Utbah dan juga Syaibah, anak kepada Rabi'ah, lalu Rasulullah SAW berteduh di situ, berehat di situ. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa yang sangat masyhur. Walaupun doa ini merupakan ataupun sanadnya dhaif, tetapi dalam periwayatan sirah, riwayat yang dhaif, yang ringan, sekiranya ia tidak melibatkan akidah dan hukum hakam, maka itu diterima. Lalu kalau kita perhatikan doa Nabi ini merupakan satu doa yang sangat menyentuh jiwa kita. Kita lihat apa yang Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW di Taif. Nabi SAW mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya kekuatan aku. Wa qillata hilati, betapa sedikitnya ujian yang kau timpakan kepada aku. Wa hawani 'alan nas, dan betapa hinanya aku di mata manusia. Ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustada'afin. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang daripada kalangan yang penyayang, Engkaulah Tuhan orang yang lemah. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah betapa lemahnya kekuatan Nabi SAW, betapa sikitnya ujian yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW, dan betapa hinanya Nabi SAW di mata manusia. Kalau kita perhatikan pada bahagian yang pertama doa ini, Nabi tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak menyalahkan Allah. Kenapa Allah menghantar aku ke Taif untuk berdakwah dalam keadaan orang Taif tak nak terima pun dakwah aku. Bahkan mereka menyakiti aku, mereka melukakan jasad aku. Ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Lalu Nabi sambung doa itu, Nabi mengatakan, ila man takiluni, wahai Allah, wahai Tuhanku, kepada siapa engkau ingin serahkan diriku. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada mereka yang jauh, yang mana orang yang jauh ini sentiasa bermasam muka dengan aku, iaitu orang Taif, orang yang berada di luar Mekah. Mereka tidak ingin terima dakwah Nabi SAW. Mereka bersikap dingin dengan Nabi SAW. Am ila aduwin malaktahu amri, ataupun kamu nak serahkan aku kepada musuhku yang mana mereka akan menguasaiku. Ini Nabi sifatkan musyrikin Mekah, iaitu pembesar Mekah. Mereka masih menguasai Mekah. Maka Nabi katakan, adakah engkau wahai Allah nak serahkan aku kepada penduduk Mekah yang mana mereka akan menguasai aku. Lalu Nabi menyatakan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini menunjukkan juga betapa tawaduknya Nabi SAW. Sekiranya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak kisah. Maksudnya Nabi tak kisah apa yang menimpa dirinya, dilukai, dicederakan, dihina, dicaci dan sebagainya, selagi mana itu tidak mengundang kemurkaan Allah, Nabi tak peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'u li, tetapi afiyahmu,
iaitu kerahmatan Allah, kasih sayang Allah, keselamatan Allah itu lebih luas berbanding apa yang ditimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu wahai Allah, yang mana cahaya itu menerangi segala kezaliman, yang menghilangkan segala kezaliman. Dan cahaya wajahmu itu juga telah membersihkan, memperbaiki urusan dunia dan akhirat, selagi mana engkau tidak menurunkan kemurkaanmu dan engkau tidak menghalalkan murkamu kepadaku. Lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Dan Nabi mengatakan, janganlah engkau murka kepadaku, marah kepadaku, kan Nabi ingin mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengadu betapa lemahnya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa sedikitnya helah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW tidak menyalahkan Allah sedikit pun. Bahkan baginda menyalahkan diri Nabi SAW. Nabi mengatakan, sekiranya apa yang menimpa aku ini itu tidak mengundang kemurkaanmu, aku tak peduli. Nabi akan tempuhi, Nabi akan cuba untuk sedaya upaya menunaikan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Lalu bila mana Nabi SAW berdoa di perkarangan kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah ini, lalu Utbah dan Syaibah mendengar dan melihat Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat teruk, terluka, dalam keadaan yang sedih, yang teramat sangat. Maka Utbah dan juga Syaibah ini memanggil pembantunya atau khadamnya yang bernama Addas. Dan Addas ini merupakan seorang pembantu yang bukan beragama Islam, dia beragama Nasrani. Maka Utbah dan Syaibah mengarahkan Addas, dia kata, kamu ambillah segumpal anggur ini dan berikan kepada lelaki tersebut. Maka Addas datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan menghulurkan anggur tersebut. Lalu Nabi menerima anggur yang diberikan oleh Addas. Lalu Nabi ambil dan Nabi nak makan, Nabi baca Bismillah. Nabi sebut dengan nama Allah. Bila mana Addas mendengar Nabi SAW menyebut Bismillah, lalu Addas bertanya, Inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Addas kata, ucapan ini dan ucapan ini tak pernah disebutkan oleh penduduk di sini. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Addas, Min ayyil biladi ant? Wahai Addas, kamu berasal dari mana? Wa ma dinuka, dan apakah agamamu? Lalu Addas berkata, ana Nasrani, aku beragama Nasrani, beragama Kristian, min ahli Ninawa, dan aku berasal dari Ninawa. Faqala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucuk tangan dan juga kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Addas rasa kagum kerana cerita tentang Yunus bin Matta ini bukan orang biasa tahu. Ini merupakan satu cerita yang hanya diketahui oleh penduduk di Ninawa sahaja. Bagaimana cerita tentang Yunus AS ini boleh sampai ke Taif ini? Maka itu menandakan kebenaran Al-Quran dan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tiba di Qarnul Manazil, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat Jibril, dan bersama Jibril itu iaitu malaikat yang menjaga bukit bukau, yang menjaga gunung dan ganang. Lalu Jibril menyatakan kepada Nabi SAW, bersama aku ini malaikat gunung dan ganang yang Allah perintahkan kepada aku untuk bawa kepada kamu wahai Muhammad, dan malaikat ini bersedia untuk menerima arahan daripada kamu. Lalu kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah hari yang paling dahsyat yang pernah engkau
tempuhi daripada hari Uhud. Kerana hari Uhud kita tahu 70 orang sahabah telah gugur syahid, maka pada pandangan kita itu merupakan hari yang paling berat, hari yang paling Nabi sedih dengan peristiwa tersebut, dengan peperangan Uhud. Pada penduduk Mekah yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan yang pertama. Ada pun pandangan yang kedua mengatakan bahawa hari Aqabah itu ialah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di Taif. Dan pandangan yang kedua ini merupakan pandangan yang lebih kuat. Kerana hadis itu kalau kita lihat sambungannya lebih menjurus kepada apa yang berlaku di Taif. Maka Nabi mengatakan bahawa hari yang paling dahsyat, yang paling aku sedih lebih daripada hari Uhud, iaitu hari Aqabah. Kata Nabi, "Idz aradtu nafsi ala ibn abi ibn", menunjukkan bahawa Nabi jalan dalam keadaan Nabi tak berfikir. Jalan, tiba-tiba Nabi sedar telah berada di Qarnu Sa'alib. Kemudian Nabi mengatakan, "Farafa'tu ra'si", lalu aku angkat kepalaku ke langit, "Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni", lalu aku nampak ada awan yang memayungi aku. Kerana Rasulullah SAW ini ada awan yang sentiasa akan memayungi Rasulullah SAW. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Nabi kata bila aku tengok dekat langit itu aku nampak Jibril alaihi salam. Fanadani. Lalu Nabi mengatakan selepas Jibril berkata-kata kepada aku, lalu datanglah malaikat yang menjaga gunung dan ganang itu, fasallama alayya, lalu malaikat itu menyampaikan, thumma qala, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, dzalika fama syi't in syi't an utabbiq alaihim al-akhshabain." Wahai Muhammad, kalau kamu nak, aku boleh hempap dua bukit yang besar ini ke atas musyrikin Mekah. Lalu bila mana kalaulah Nabi terima offer itu, maka akan mati semua penduduk Mekah pada waktu itu, iaitu musyrikin Mekah pada waktu itu. Maka malaikat kata, kalau kamu nak begitu, la fa'altu, aku akan buat. Lalu apa jawapan yang diberikan oleh malaikat yang menjaga gunung dan ganang tersebut? Kerana Nabi lebih menginginkan agar akan lahir daripada zuriat mereka itu, mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan kalau kita perhatikan juga jawapan Nabi ini juga menunjukkan bahawa Nabi ini memiliki satu syakhsiyah yang begitu baik. Nabi tidak akan sesekali membalas keburukan kaum mereka kepada Islam. Maksudnya walaupun manusia menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada golongan jin yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sedikit mengubat luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaikkan semula semangat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan satu bisyarah, satu khabar gembira yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku di Wadi Nakhlah, di mana tempat Nabi berehat beberapa hari sepulangannya dari Taif. Kemudian bila mana Nabi nak menyambung perjalanan ke Mekah, lalu Zaid bin Harithah bertanya Nabi SAW, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk?" Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, macam mana kita nak masuk ke Mekah? Bagaimana kamu nak masuk ke Mekah dalam keadaan orang Mekah telah menghalau kamu? Kalau kamu masuk ke Mekah, mungkin kamu akan dibunuh, mungkin kamu akan ditangkap dan sebagainya. Dan ketika itu Rasulullah tidak ada lagi Abu Talib yang sentiasa menjadi benteng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersendirian. Yang ada hanya segelintir kecil para sahabat radhwanullahi alaihim. Lalu kata Zaid bin Harithah risau dengan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, macam mana nak masuk ke Mekah dalam keadaan kamu telah dihalau dan mungkin kamu akan dibunuh?" Maka Nabi SAW berkata kepada Zaid bin Harithah, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja." Wahai Zaid, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada kita dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Wa innallaha nasiru dinihi. Dan sesungguhnya Allah itulah yang akan menyelamatkan agamanya. Maka Nabi SAW cuba untuk meyakinkan Zaid bin Harithah. So insya-Allah kita sambung sikit lagi selepas daripada azan untuk kita habiskan kisah dakwah di Taif ini insya-Allah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit saja lagi. Bila mana Zaid bin Harithah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk kita masuk ke Mekah dalam keadaan orang Mekah telah menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW meyakinkan Zaid bin Harithah bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan agamanya, pasti akan membantu agamanya. Lalu Rasulullah SAW menyambung perjalanan sehingga Nabi tiba di Gua Hira. Nabi berada di Hira. Kemudian Nabi memanggil Bani Khuza'ah. Lalu Nabi mengutuskan salah seorang daripada penduduk ataupun kabilah Bani Khuza'ah untuk pergi bertemu dengan Al-Akhnas bin Shuraiq. Tujuannya adalah untuk Nabi mendapatkan jaminan keselamatan. Kerana Arab ini, walaupun mereka benci pada Rasulullah SAW, tetapi jika Rasulullah SAW masuk ke Mekah dalam keadaan ada jaminan, maka mereka tidak akan sesekali melanggar perjanjian tersebut atau jaminan tersebut. Maka Nabi cuba untuk minta perlindungan ataupun jaminan keselamatan daripada Al-Akhnas bin Shuraiq, tetapi permintaan Nabi itu ditolak oleh Al-Akhnas. Kemudian Nabi cuba lagi, Nabi hantar satu utusan untuk bertemu dengan Suhail bin Amr. Namun jawapannya juga sama. Suhail bin Amr tidak sanggup menjamin keselamatan Nabi SAW. Kemudian Nabi cuba lagi, Nabi hantar kepada seorang lelaki yang bernama Mut'im bin Adi. Lalu Mut'im bin Adi ini dia sanggup untuk menjamin keselamatan Nabi SAW. Lalu Mut'im bin Adi, setelah beliau sanggup
untuk memberi jaminan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mut'im bin Adi mengarahkan anak-anaknya dan kabilahnya untuk bersedia dengan kelengkapan peperangan. Bimbang mungkin Quraisy akan attack mereka, akan serang mereka, lalu mereka mempersiapkan diri mereka dengan senjata dan sebagainya. Lalu Mut'im bin Adi bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harithah untuk masuk ke Mekah. Dalam keadaan Nabi ini dikawal oleh Mut'im bin Adi dan juga anaknya dan juga pengikutnya. Lalu Nabi pun masuk ke Mekah. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Zaid bin Harithah hatta intaha ila al-Masjidil Haram. Nabi berjalan dari Hira, Gua Hira. Nabi berjalan dalam keadaan dikawal oleh Mut'im bin Adi dan Nabi sampai di Masjidil Haram. Faqama Mut'im bin Adi ala rahilatih. Dan ketika itu Mut'im bin Adi masih lagi berada di atas tunggangannya, masih lagi nak kawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mut'im bin Adi memberi isyarat kepada Quraisy. Dia menyatakan, wahai ma'syarul Quraisy, wahai Quraisy, aku telah menjamin keselamatan Muhammad ini, maka janganlah ada orang yang menyakiti Muhammad. Maka Mut'im bin Adi dia kawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi ini tidak disakiti atau tidak diapa-apakan oleh Quraisy pada waktu itu. Setibanya Nabi di Masjidil Haram, lalu Nabi tawaf di Kaabah, lalu Nabi salat 2 rakaat, wansarafa ila baitihi. Lalu Nabi pun pulanglah ke rumahnya. Dalam keadaan itu juga Mut'im bin Adi dia ikut Nabi, dia escort Nabi sampai ke rumah. Maka itu menunjukkan jasa yang diberikan oleh Mut'im bin Adi dengan menjamin keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan itulah Rasulullah sangat mengenang apa yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda pernah berkata ketika mana baginda melihat kepada tawanan peperangan Badar, kerana perang Badar merupakan perang yang pertama dan Nabi berjaya menawan beberapa Quraisy pada waktu itu. Lalu Nabi katakan, walau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, kalaulah Mut'im bin Adi itu masih hidup, thumma kallamani fi haula'i, dan kemudian Mut'im bin Adi datang kepada aku dan minta agar aku mengasihi tawanan-tawanan itu, la taraktuhum lahu, nescaya aku akan serahkan tawanan itu kepada Mut'im bin Adi. Maka itu menunjukkan jasa yang diberikan oleh Mut'im bin Adi yang dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kisah tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Antara pengajaran yang boleh kita ambil sedikit daripada apa yang kita bicarakan pada malam ini ialah kita kena tanya satu soalan kepada diri kita, apa yang telah kita lakukan untuk agama ini? Apakah sumbangan yang telah kita berikan untuk Islam? Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertaruhkan jiwa dan raga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sanggup disakiti mental dan juga fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam demi memartabatkan agama Allah di atas muka bumi ini. Maka kita cubalah sedaya upaya kita untuk memberikan sedikit sumbangan untuk agama ini. Tak sedikit pun, at least tak besar pun, at least kita berilah sedikit sumbangan. Apa jua sumbangan yang boleh kita berikan. Maka mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan yang kita berikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan apa yang kita lakukan itu, usaha kita itu dalam mizan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan itu mungkin akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita juga merupakan di antara hamba-hamba Allah yang mempertahankan agama Allah yang suci ini. Maka itulah yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ini juga merupakan kuliah yang terakhir untuk saya. Jika ada peluang pada masa akan datang, insya-Allah kita akan teruskan lagi. Tapi buat masa ini mungkin ini yang terakhir. Doakanlah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang penyampaian saya di surau Al-Jalil ini. Jika ada mengguriskan hati ataupun ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf atas segala kesilapan itu. Semoga apa yang kita bicarakan itu ada manfaatnya dan boleh kita amalkan. Semoga itu menjadi kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Teruskan membaca atau menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita banyak akan belajar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah di antara cara untuk kita kenal siapakah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita berhenti dekat situ dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala
yang lemah pada diri saya sendiri, saya mohon maaf sekali lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.